Kalau ada satu isu yang sering kali kita bicarakan dan diulang bicara adalah berkait tentang perpaduan, kerana hakikatnya dalam konteks kompleksiti Malaysia, negara yang berbilang kaum, perpaduan adalah merupakan sesuatu yang dianggap sebagai work in progress. Namun begitu kita melihat beberapa tanda dan petunjuk semasa yang memberangsangkan, sekurang-kurangnya kita tidak berdepan dengan realiti ancaman dalam konteks perpaduan. Namun begitu tidak kurang juga ada pakar menganggap bahawa fabrik sosial kita yang pelbagai ini adalah merupakan sesuatu yang dianggap sebagai time bomb. Namun itulah kekuatan yang harus kita miliki dengan tujuan untuk kita memastikan tidak berlaku perbalahan dan juga perpecahan yang besar. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hakikatnya bahawa perbezaan dalam konteks fabrik sosial negara kita adalah merupakan satu kekuatan dan kita harus memanfaatkan kepelbagaian itu sebagai sumbu kepada perpaduan. Berkait juga dengan apa yang disebutkan oleh Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Aaron Agu Dagang menyatakan bahawa harmoni dalam kepelbagaian adalah merupakan tema yang harus kita raikan dan ia bukan semata-mata satu slogan, sebaliknya sesuatu yang harus kita manifestasikan dalam pelbagai bentuk aktiviti kita seharian, termasuk dasar-dasar kenegaraan. Ada beberapa petunjuk tentang program yang direncanakan kepada bertujuan untuk memperkukuh perpaduan dalam negara kita. Dalam tahun lalu saja beberapa inisiatif untuk memupuk perpaduan lebih kukuh telah pun direncanakan dengan adanya sistem e-sepakat dan juga dashboard analitik perpaduan. Ini menarik untuk kita bicarakan nanti. Begitu juga perlantikan mediator komuniti serta jawatan kuasa keharmonian antara penganut agama ataupun jawatan kuasa harmoni. Manakala untuk susulannya bagi tahun 2025 pula, hala tujunya adalah berkait tentang pengurusan isu perpaduan dan beberapa penambahbaikan dilakukan termasuk dalam konteks penubuhan jawatan kuasa pengurusan isu perpaduan. Sistem e-sepakat juga akan diperluaskan dan selanjutnya kajian semula serta pengukuhan indeks ketegangan masyarakat. Ini menarik, nanti bakal kita bicarakan. Dan tentu saja berkait tentang perpaduan sering kali timbul perdebatannya di dalam konteks parlimen juga telah pun dipertanyakan mengenai penggubalan akta diskriminasi kaum. Namun Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara telah pun menjawab mengatakan bahawa undang-undang sedia ada sudah memadai untuk memastikan hubungan antara kaum terpelihara dan ini adalah merupakan antara konteks latar yang boleh kita bicarakan panjang lebar nanti bersama Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara. Jadi teruskan kesiaran anda bersama kami. Harmoni dalam kepelbagaian adalah tiang utama yang mendasari usaha Kementerian Perpaduan Negara dalam mencapai perpaduan di Malaysia. KPN berusaha menyatukan rakyat dengan menghargai dan merayakan kepelbagaian budaya, etnik dan agama. Program inisiatif Harmoni Madani telah diperkenalkan sebagai salah satu usaha utama dalam membina kerjasama dan saling pengertian di kalangan masyarakat Malaysia. Untuk menangani isu perpaduan, mekanisme pengesanan dan pemantauan telah dilaksanakan di peringkat akar umbi. Ini merangkumi penyelidikan secara berterusan terhadap isu-isu yang timbul serta penilaian keberkesanan strategi perpaduan. Mediator komuniti serta pusat mediasi berperanan penting dalam meredakan konflik dan perbezaan fahaman dalam kalangan masyarakat. Mediator komuniti membantu menyelesaikan pertikaian dengan pendekatan harmoni dan rundingan. Jawatan Kuasa Pengurusan Isu Perpaduan atau JPIP diwujudkan untuk mengawasi dan menggubal dasar-dasar berkaitan perpaduan. Perkembangan terkini menunjukkan JPIP sedang mengusahakan pelan tindakan strategik untuk menyelaraskan usaha semua pihak dalam mengekalkan perpaduan. Kelab Rukun Tetangga KRT dan Skuad Rondaan Sukarelawan SRS bertanggungjawab memastikan kesejahteraan komuniti dan mencegah isu-isu perpaduan daripada berlarutan. KRT dan SRS aktif dalam menggalakkan dialog dan kerjasama di peringkat komuniti untuk menanam semangat saling menghormati. Memandangkan gejala perkauman masih menjadi isu, timbul saranan supaya Akta Anti-Diskriminasi Kaum dipertimbangkan sebagai langkah pencegahan jangka panjang untuk menangani diskriminasi kaum yang semakin merunjing. Antara kempen dan program yang dirancang bagi meningkatkan kesedaran dan pelibatan masyarakat dalam memelihara keharmonian negara termasuklah sambutan Minggu Perpaduan, Liga Sukan Unity, Karnival Baca Perdana dan kempen Cakap Baik-Baik. Sejauh mana penerapan inisiatif ini mampu memupuk perpaduan yang lebih erat dan memastikan negara terus maju dalam suasana aman dan harmoni? Ikuti perbincangan lanjut dalam Bicara Naratif malam ini.
Bicara naratif dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri Kota Media, dan menemani saya di studio pada waktu ini adalah Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagan, Menteri Perpaduan Negara. Datuk, selamat datang ke RTM sekali lagi. Terima kasih RTM. Saya sebutkan tadi bahawa isu perpaduan ni Datuk kena datang selalu sebab dia seringkali perlu, pertamanya sentiasa saja timbul, yang keduanya kerana ia harus terus kekal diperingatkan. Jadi kesabaran Datuk hadir kali ini saya ucapkan terima kasih Datuk. Datuk, saya mulakan tadi beberapa perkongsian grafik, dan di hujung itu Datuk, saya petik tadi apa yang Datuk pernah sebutkan bahawa harmoni dalam kepelbagaian ini bukan satu sekadar slogan, tapi ianya ingin dizahirkan, ingin dimanifestasikan. Di bawah kepimpinan Datuk, bagaimana itu ingin dilakukan? Terima kasih Encik Said. Harmoni dalam kepelbagaian ini ataupun harmoni in diversity ini ada konsep baru, bukan konsep barulah yang kita akan tumpukan dalam tahun inilah. Kalau kita melihat tahun yang dulu, kita selalu nyebut unity and diversity. Sekarang kita pergi ke harmony. Dan itulah selepas kita mengadakan bengkel, kita melihat tumpuan kita adalah harmoni dalam kepelbagaian itu. Kita menjurus lebih lagi daripada hubungan di antara penganut-penganut agama. Dan sebab itu kita melihat mungkin dari dulu mungkin kurang sedikit program-program yang kita adakan di bawah itu. Dan seperti biasa juga dalam program kita yang berteraskan kepada dasar dan sekaligus inisiatif yang kita ada. Dan kita juga melihat kepelbagaian harmoni agama ini perlu diurus dengan lebih lebih cermatlah. Dan sebab itu kita pun punya banyak program-program menjurus kepada inisiatif ataupun inisiatif harmoni yang dikendalikan di bawah jabatan, di bawah kementerian jabatan, dan juga bersama dengan Kementerian Agama. Dan baru-baru ini kita pula telah mengadakan Unity Walk di beberapa rumah ibadat di Kawasan Sentul. Satu hari kita buat, dan sebelah malam kita juga bersama-sama dengan Kementerian Wilayah kita mengadakan Harmony Parade. Kita buat kereta hiasan yang bertemakan All the Ethnic Group dengan agama sekali. Dan kita nampak Tuan Mak Berjaya kita mengadakan itu dalam 2 hari. Hari pertama sebab hujan, tak begitu ramai orang datang, tapi hari kedua saya dipahamkan begitu ramai orang melihat parade, Harmony Parade yang kita adakan di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Datuk, bercakap soal program yang direncanakan ini, kalau sebelum ini saya mungkin pernah terdengar misalnya 1 bulan diberikan tema perpaduan ini. Adakah di bawah kepimpinan Datuk kali ini kita bezakan pendekatan program-program bawah harmoni madani ini macam mana rupa bentuknya? Tadi Datuk banyak sebut soal Kuala Lumpur. Apakah di Kuala Lumpur saja program? Tak. Ini tahun ini. Awal tahun ini kita buat sebenar Hari Wilayah. Kita bersama-sama dengan Kementerian Wilayah untuk mengadakan program. Kita ambil peluang lah. Sebenarnya mereka mengadakan sambutan Hari Wilayah tahun ini. Kalau kita melihat program di bawah Harmoni Madani ini, apabila perkataan Madani dulu mula-mula timbul dibawa oleh Perdana Menteri kepada kita dalam tahun awal 2023, dan kita adalah kementerian yang utama sekali untuk melihat di mana perpaduan ini dapat membantu untuk menjurus kepada pelbagai aktiviti di bawah membangunkan Malaysia Madani. Dan kita menggunakan kerangka Malaysia Madani. Dan kita melihat Kementerian Perpaduan ini menjurus kepada 2 trust utama, iaitu kebudayaan dan kemarskatan. Dan sebab itu di bawah itu kita pun merangkakan pelbagai aktiviti yang dikategorikan kita dalam 3 kluster. Kluster kenegaraan, kluster perpaduan, dan kluster komuniti rahmah. Dan semua program kita menjurus kepada 3 kluster ini. Sebab itu kalau kita melihat dari segi kluster kenegaraan, itu kita tumpu kepada rukun negara. Di sekolah-sekolah, di universiti kita mempunyai kelab
rukun negara di sekolah. Kita mempunyai sekretariat rukun negara di universiti-universiti. Dan of course badan-badan lain, NGOs juga semua terlibat. Kalau kita melihat di bawah Semarak Perpaduan memang banyak. Satu signature program kita di Semarak Perpaduan adalah sambutan Minggu Perpaduan. Yang kita adakan mulai tahun 2023 kita adakan di Kuching. Satu minggu, last year kita adakan di Johor. Yang dirasmikan oleh PMX sendiri. Di Sarawak Tunku Agong. First time kita ada. Dan tahun ini kita akan adakan di Pulau Pinang. Sekarang kita telah sedang mengadakan perancangan ataupun mesyuarat untuk kita dapat mengadakan peringkat kebangsaan. Peringkat negeri kita memang ada. Every state kita ada Semarak Perpaduan. Dalam 1 hari 2 hari adakan peringkat state. Peringkat kebangsaan kita akan ada 1 minggu di Pulau Pinang. It's a very big event. Kita melihat di Johor tadi penerimaan amat menggalakkan. Sebab itu tahun ini kita akan perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti menjurus kepada perpaduan. Kita mengadakan, kita provide ekosistem untuk orang-orang yang datang, dan kita mengadakan platform untuk berinteraksi. Banyak program macam-macam, food unite, community run, kebudayaan, rumah-rumah, ethnic group, semua dah. So those our signature program. Of course di bawah agensi kita sekarang punya agensi museum, archive, perpustakaan. Mereka juga punya banyak program. Dia ada signature program sendiri. Kalau di museum, the very popular one is the bermalam di museum. Night at the museum. Night at the museum. Ini budak-budak sekolah ni minat dengan bapa mak mereka lah sekali datang untuk bermalam di museum. Jadi itu antara bentuk programnya. Saya ada pemerhatian saya apabila mendengar peranan yang dimainkan. Saya meyakini pentingnya kementerian ini. Namun dalam penjelasan Datuk tadi juga, kedengarannya ia harus juga disambut oleh banyak kementerian lain. Tadi ada sebut KPM, ada sebut KPT. Kerana kelihatannya perpaduan ini mungkin sekretariatnya kementerian ini. Tetapi kementerian lain juga ada peranan tersendiri untuk mendukung perpaduan di peringkat nasional. Kalau kita melihat dari segi pengurusan perpaduan sendiri, dari atas kali kita ada majlis penasihat yang anggotanya adalah terdiri daripada tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh yang very senior lah. Dan itu dipengurusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Saya tak boleh duduk jadi pengurusi paling tinggi. Mereka menasihatkan. Kita ada lebih kurang 20 lebih tokoh-tokoh lah kenegarawan bersama kita, seperti di Lamtai. Di Lamtai sekarang pun kita sudah setuju untuk menubuhkan jawatan kuasa kerja pengurusan isu perpaduan di bawah majlis itu. Dan ke bawah lagi kita ada Max Unity. Max Unity adalah setiap exco state itu datang untuk bersuara dengan kita dalam isu-isu berkaitan dengan perpaduan dan sebagainya. Dan kita akan adakan mesyuarat pertama tahun ini dalam next month. Saya ingat 14 bulan saya ingat. And then selepas itu kita juga di bawah Jawatan Kuasa Harmoni. Jawatan Kuasa Harmoni ini adalah jawatan kuasa yang ditubuhkan Kementerian Perpaduan dengan Kementerian Agama. Dan 2 orang menteri ini duduk untuk bersuarat untuk memfungsikan. Kita baru telah mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa Harmoni baru-baru ini, last week. Dan banyaklah isu di sini, semua persatuan-persatuan penganut agama datang menjadi ahli kita. Kristian, Buddhism, Semualah. Kita mempunyai ahli dalam lingkungan 25 atau 27 ramai. Dan di situ banyaklah isu-isu yang selalu timbul selama ini. Isu garis panduan itu pun masuk di sana. Macam-macam lah. Banyak. Saya ingat almost the whole day kita bermesyuarat. Banyak isu. Dan di peringkat kementerian sendiri, di kementerian kita ada Jabatan Perpaduan. Dulu Jabatan Perpaduan dan Integrasi, sekarang kita namakan Jabatan Perpaduan sajalah. Di sana memang asas ataupun tugas mereka adalah pengurusan permatu isu perpaduan. Dari sana kita ada rukun tetangga. Di bawah rukun tetangga itu pelbagai kumpulan lah.
perpuluhan pemuda, wanita, warga emas dan sebagainya. Dan di bawah mereka juga kita mempunyai sistem yang diuruskan oleh Jabatan Perpaduan sendiri, sistem e-sepakat. Okay. Yang akan melihat isu-isu, memantau isu-isu perpaduan. Dan lepas itu kita ada dashboard seperti yang saya katakan tadi dari awal tadi. Dan lepas itu isu-isu itu terus kepada kalau memerlukan mediators. Kita ada mediators. Sekarang kita sudah mempunyai 571 mediators di seluruh negara. Tidak cukup, kita akan berusaha untuk perbanyakkan lagi. Tapi tugas mereka ini adalah untuk menjadi perantara ataupun untuk menyelesaikan isu-isu yang perselihan fahaman dan sebagainya di peringkat akaumbi supaya ianya tidak sampai kepada polis dan court case lah. Okay. Seperti baru-baru ini kita pun telah menyelesaikan isu jagung Sepang itu. Yeah. Actually kita dengan pantas rukun tetangga kita pengurusi dengan pegawai-pegawai di bawah terus mencari orang itu jumpa dan bawa untuk berbincang lah. Lepas itu diminta untuk mohon maaf, dia mohon maaf. Dan kumpulan India pun semua ada, semua setuju. Tapi lepas itu kemudian ambil tindakan juga. So dah boleh pedih untuk dia. Tapi what I want to say is kita memang secara pantas. Dan baru-baru ini kita pun telah tubuhkan Jawatan Kuasa Pengurusan Isu Perpaduan, JPIC, yang dipengurusikan oleh KSU sendiri. Sebab kita melihat daripada semua aktiviti di bawah Jabatan Perpaduan itu sampai ke ujung itu, dan kita tergerak the solving problem itu. Sebab kita tak ada akta di bawah kita. Yang ada penguatkuasa itu akta adalah KDN semua. Kita tak ada. Jadi sebab itu kita tubuhkan JPIC ini. JPIC ini kita bawa ke semua kementerian. Ada 12 kementerian, agensi, KDN, polis, Suruhanjaya dan sebagainya. Dan kita melihat kalau isu itu lepas dibincang dan perlu ambil tindakan ikut lunas-lunas undang-undang yang ada, so mereka akan ambil tindakan. Kita menjadi initiators lah. So apabila kita sudah ada JPIC ini, kita merasa selesailah. We can see the end of the road, how the thing is managed. So mereka pun sudah mengadakan first mesyuarat dan saya melihat 12 kes telah diselesaikan dan mereka ada tindakan immediate, sederhana dan secara panjang. Baik. Datuk, sekembali kita daripada berjeda seketika, nanti saya ingin tanyakan lebih lanjut tentang pusat dan juga mediasi yang berlangsung dan juga e-sepakat ini. Jadi teruskan kesihatan anda bersama Menteri Perpaduan Negara. Kita berehat dahulu. Zaitun dengan ekstrak aloe vera diformulasikan khusus bagi memelihara kesihatan gusi, antibakteria dan memberikan nafas segar sepanjang hari. Dapatkan ubat gigi Zaitun di pasaraya berhampiran anda. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hello ASEAN, segmen baru di Selamat Pagi Malaysia sempena Kepengurusian ASEAN. Setiap Isnin dalam Selamat Pagi Malaysia. Diskusi agama bersama panel pakar jemputan merungkai persoalan semasa, menyampai jawapan berfakta, merana pemikiran Malaysia daripada sumber berautoriti sahaja. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu hinggalah mereka sendiri berusaha untuk mengubahnya. Saksikan hanya di Fitrah TV 1.
susunan program-program menarik menanti anda Ramadan ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Wani Hasrita. Saya Hir Rahman. Saya Amin Idris. Saksikan Borak Dulu. Baru buka musim kelima. #Barakahnya di sini. Istimewa Ramadan. Borak Dulu. Baru buka sepanjang Ramadan. Pukul 6.45 petang. Hanya di TV1. TV1. Selamat berpuasa. Hayati Ramadan di TV1. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan, penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Selalu saja saya sebutkan kepada penonton, kadang-kadang perbincangan saya di belakang tabir bersama tetamu ini sama hangatnya, kalau tidak lebih hangat barangkali dengan apa yang dapat ditonton oleh khalayak. Anda sedang menyaksikan Bicara Arif ini secara langsung dan bersama saya adalah Datuk Aaron Agudagam, Menteri Perpaduan Negara. Pada minit-minit awal sebelum ini kita bicarakan tentang beberapa fungsi seperti Jawatankuasa Keharmonian dan juga pusat mediasi serta mediatornya. Saya ingin satu perkara yang saya harus hayati dan ingin memahamkan kepada audiens kita adalah tentang kementerian ini. Seperti cerita jagung tadilah, Datuk cerita, ujungnya ada KDN kerana akta-akta yang berkait tentang perpaduan ini digubal, ditadbir di bawah kementerian lain. Sebelum ini pun kerana saya tengok misalnya isu garis panduan itu. Garis panduan itu juga Datuk yang kena ulas sedangkan ia mungkin dari kementerian yang berbeza. Dan kerana itu diperlukan jawatankuasa dipengurusikan oleh KSU ini supaya penyelarasannya, saya kira itu tujuan diadakan jawatankuasa itu. Jawatankuasa pengurusan isu-isu perpaduan. Sebab itu kita tubuhkan JPIP, iaitu Jawatankuasa Pengurusan Isu Perpaduan di bawah kementerian kita. Dan di situ kita melibatkan ke semua agensi yang ada kaitan seperti polis, KDN. Apa lagi? Polis, KDN, lagi apa? Ada 12. Ada 12. Ada 12. Ada 12. Merentas kementerian semua. Polis, Majlis Keselamatan Negara, KDN, PDRM, Kementerian Komunikasi, Multimedia, KPKT, Kerajaan Tempatan, Education, and then Asia Center to Counter Terrorism pada. Bila ada sukan, JAKIM, IKIM dan sebagainya. So kalau ada isu-isu ini berkaitan dengan kementerian mereka, sebab mereka ada akta, kita tak ada akta. We are toothless. Ini kadang-kadang orang tak tahu. Faham, ni apa ni perpaduan ini tidak ada tindakan. Kita tak boleh. As I always say all the time, perpaduan is just like a religion. You cannot force people, you cannot penalize people. That's why I'm happy kita tak ada akta. But our approach is reformative. Reformative, we reform. Bukan punitive. That is perpaduan. Sebab itu di bawah kita pun pernah dulu akta-akta keharmonian dia cuba digubarkan, akta anti diskriminasi kerjaannya dulu. Suruhanjaya pun menjurus kepada itu, telah pun dicuba digubar masa itu. At the end of the day diketahui bahawa kesemua isu-isu itu sudah ada di dalam akta-akta penal court, atau hasutan, atau cetak mesin dan sebagainya, atau komunikasi, semua sudah ada dalam perlembagaan persekutuan pun sudah ada. Jadi Suruhanjaya, semua aktiviti yang nak ditubuhkan di bawah Suruhanjaya adalah sudah dalam Jabatan Perpaduan dan Kementerian. So at the end of the day semua tak jadi. Lagi tak puas hati. Last year kita semak kembali. Menteri Perpaduan dia semak kembali, tapi dia buat satu libat urus kiri kanan. At the end of the day pun conclusion tak perlu. Sebab semua sudah ada. Kami cuma ada enforcement. Kami ada clipping tentang ini. Kalau boleh kita kongsikan, apakah kita bersedia, boleh kita lihat apa yang Datuk sebutkan ini berkait tentang
permintaan supaya diadakan akta diskriminasi kaum dan Datuk sudah pun menjawabkannya bahawa kita sudah pun ada undang-undang yang mencukupi. Jadi saya ingin kongsikan semula clipping itu. Mari kita saksikan apa yang berhormat Datuk Aaron Agudagang katakan tentang ini. Kita saksikan. Maka dalam hal ini penguatkuasaan yang tulus dan adil tanpa mengira latar belakang etnik, agama dan kelas sosial adalah amat penting untuk memastikan keharmonian terus terpelihara. Justru kementerian ini berpandangan tidak ada keperluan untuk mengubah ataupun memperkenalkan suatu undang-undang baru seperti Akta Diskriminasi Kaum bermasa kini dan memadai dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang sedia. Ya, itu jawapan yang Datuk berikan. Saya kira kerana ada permintaan supaya diwujudkan Akta Diskriminasi Kaum dan jawapan Datuk tadi adalah bahawa sudah pun ada undang-undang yang mencukupi kesemua. Jadi kita tidak. Tapi Datuk juga mengatakan tadi bahawa usaha-usaha untuk mewujudkannya itu gagal. The last kerajaan 2018-2020 di bawah itu Akta Anti Diskriminasi dan Akta berkurang dalam itulah ada 2. RUU dan Suruhanjaya pun hendak ditubuhkan. Dari peringkat itu, end of the day cakap ini sudah ada dalam akta yang sedia ada. Akta hasutan, akta kanun kesesaan, semua sudah ada. Dan seperti yang saya katakan tadi, Suruhanjaya, semua aktiviti di bawah Suruhanjaya itu semua sudah di dalam urusan Jabatan Perpaduan dan Kementerian dan sebagainya. So in the end of the day, full stop. Tapi seperti saya katakan tadi, last year Menteri Undang-Undang terpaksa juga lepas permintaan seperti itulah untuk ini itu libat urus dan rakan yang day pun tak ada progres. Kerana undang-undangnya sudah ada. Kita akan duplication. Yang sebenarnya sekarang enforcement saja yang important. Enforcement. Dalam kacamata Datuk melihat permintaan-permintaan ini, mengapa permintaan ini timbul dalam keadaan undang-undang yang ada? Mungkin dari sebab enforcement kurang. Dan mereka merasakan of course mungkin tidak sedar bahawa akta-akta itu sudah ada. Sudah termaktub dalam akta hasutan, akta sesaan atau pinakot dan sebagainya. Jadi sebab itulah perpaduan ini nama perpaduan. Jadi tapi kita tidak ada akta untuk di-enforce. Dan kita berharaplah ini collective responsibility ini kementerian lain patutnya masuklah untuk merakan. Kita cuma membuat amaran seperti yang hari ini kes orang asing yang pergi ke rumah-rumah di Wangsa Maju itu untuk spread religion telah pun ditegur dan diambil tindakan lah. Dan kita dengan immediate kita bagi statement. Itu memang tak boleh di bawah akta, di bawah artikel pelbagai persekutuan. Kalau openly spread religion memang tak boleh. So kita tegur macam itulah. Datuk, kita dengan itu membawa kembali perbincangan ini kepada pusat mediasi. Kerana Datuk menyebut tadi bahawa pusat mediasi ini wujud supaya ia tidak perlu melalui jalur undang-undang, tak perlu pergi ke polis. Tak perlu. Adakah kita bagaimana? Kita sudah cukup pusat mediasi di seluruh negara? Apa perkembangannya buat masa ini? Sekarang our mediator sekarang dia menggunakan pejabat kita di peringkat negeri, di distrik, sebab pusat mediasi memang banyak belum tubuhkan. Sekarang kita yang sudah tubuhkan 8 dan kita itu satu untuk setiap negeri. Tak juga, tidak juga. Dan kita propose dalam tahun ini untuk tubuhkan ada 8. Tapi mereka ni memang dia pegawai daripada Jabatan Perpaduan ataupun dia seorang perseorangan, lawyers dan sebagainya. These are very clever people. Kita rekrut mereka jadi mediators, tapi pro bono lah, tak ada gaji. Volunteers. Volunteers. Itu peranan mediator. Mediators di pusat-pusat ini. Kita sudah mengadakan satu convention dan mereka sangat entusiastik lah, menyebut baik tugas-tugas mereka. Dan kalau kita melihat banyak kes-kes mereka dipinjam oleh PBT untuk menyelesaikan masalah di kondo-kondo. Banyak masalah di kondo-kondo. Kalau di KL ni orang gaduh antara
Ya. Keluarga anda, keluarga saya boleh bayangkan. Dan mediators datang. Masalah parking saja pun boleh bergaduh. Ya, parking, bising, macam-macam. Jadi our mediators came in, we explain to them dalam isu perpaduan, hormat menghormati dan sebagainya lah. Kita satu rakyat Malaysia patut dapat duduk bersama lah. So cara dia saya pun tak tahu lah, tapi nanti along that line lah. Menjurus kepada perpaduan dan keharmonian. Ya. Saya juga tertarik kerana tahun lalu saja dibicarakan tentang wujudnya dashboard analitik perpaduan ini. Dashboard ini available to the public atau Datuk saja yang boleh tengok red flagnya di mana? Kita jabatan kita saja. Lepas kita memantau isu-isu, kita bawa kepada dashboard. Dari situ kita buat mapping. Dashboard is just mapping lah. Dan kita melihat mana hotspot. Kalau hotspot nanti kita tumpukan, mungkin kita akan memberi maklumat itu kepada polis. Untuk kalau kita melihat hotspot itu dia mungkin boleh menjadi isu strike, gaduh, pergaduhan tu. So that is the function of dashboard. So itu kita bawa kepada agensi-agensi yang lain yang sama-sama terlibat dengan kita lah. Sebab it's a mapping of the case lah. Dashboard itu. Dan sebelum dia pergi, dan mediators will come in lah. Kita punya mediators of course will come in dengan polis always together lah dengan dia orang tu. Dia datang bukan dia saja. Kalau dua pihak tu berlawan tu, the police must be there to soften the environment. Jadi tugas mediators tu adalah untuk berdamai lah. Datuk, saya membayangkan kita ada analytics dan kita ada pusat mediasi. Sepatutnya kedua-duanya akan komplement, melengkapi peranan untuk. Jadi sebab tu Jabatan Perpaduan itulah tugas kita. Di peringkat our jentera perpaduan itu, Jabatan Perpaduan dan Integrasi. Itulah tugas mereka di peringkat akaumbi. Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi penghujung itu tadi sebab ada yang kes-kes mungkin tidak dapat diselesai sebab itu, tapi sebelum dia polis ambil tindakan menggunakan akta, kita ada jabatan kuasa pengurusan di bawah kementerian yang chair by KSU sendiri, di mana ke semua agensi-agensi terlibat. Di sinilah mereka akan berkata, this is my case. So dia ambil lah, dia take action lah. So that is next step, the final step lah. Itu kita berharap di kementerian ini, dari jabatan kita fikirkan isu-isu menjurus kepada isu perpaduan dan keharmonian ini. Di peringkat itu sudah tamatlah, dan agensi lain dengan akta-akta yang ada pada mereka akan ambil tindakan. Dapat mengambil tindakan. Itu saya sebut tadi, aktanya di dalam kementerian lain. Jadi mungkin Kementerian Perpaduan ini adalah merupakan sekretariatnya. Datuk, untuk tahun 2025 ini juga dinyatakan tentang adanya kajian semula dan pengukuhan indeks ketegangan masyarakat. Ini saya akan tanya lebih lanjut, tapi ini masanya untuk kita berehat seketika. Kembali sejurus selepas ini. Ikuti mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 4 Februari hingga 6 Mac 2025 dan di Dewan Negara pada 3 hingga 25 Mac 2025 secara langsung dari Parlimen. Mereka kerja seharian bersama. Ali, Santi dan Tiong suka sangat-sangat. Memanglah suka jadi monyet. Bukan apa tau. Dia ni aku tengok dia sembang dengan Cik Soy. Apa ni kau ni? Ni monyet makan manusia ni. Cik sebelah. Kita halau je dia. Tak boleh. Itu akan merisikokan lagi tempat ini. Jadi ni mesti kita jawab bertiga. Susunan program-program menarik menanti anda di TV1. Dalang merupakan simbol keanggunan alam dan keindahan yang unik. Kami di KPDS, kami meletakkan Dalai sebagai jambatan perpaduan.
Menggabungkan mutiara rimba Dalai dalam fashion lestari adalah langkah positif dalam mendukung kelestarian alam sekitar. Sama-sama kita menjaga tumbuhan herba yang kita warisi daripada nenek moyang ini. Mewarnaimu hanya di TV1. Istimewa Ramadan ini. Foodie OK membawakan kepada anda rancangan masakan Dapur Pecah Perut setiap Isnin hingga Sabtu 1:30 hari bersama Chef Didi dalam program masakan khas Ramadan yang bertemakan elemen komedi dan majlis. Dalam setiap episod bersama-sama artis jemputan. Dah siap dah Kak. Hayati Ramadan. #semua OK. Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1. Dalam majalah Oha Aramaiti minggu ini Ahad pukul 4.05 petang. Mewarnaimu hanya di TV1. Ya, dalam konteks menangani perpaduan ini, isu sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya dalam perbincangan saya dengan Yang Berhormat Datuk Menteri Perpaduan Negara, isu lift pun jadi isu perpaduan, Datuk. Ya. Isu lift, isu parking, letak kon, bising pun jadi isu perpaduan. Semut pun. Ya, semut. Ada, Datuk. Ya. Isu semut. Dari pokok kayu. Oh. Wow, kalau semua itu dibawa ke, mungkin inilah bentuk-bentuk kes yang dibawa ke pusat mediasi. Yalah. Ya. Pusat mediasi lah. Maka jelaslah tidak memerlukan maka jelaslah tidak memerlukan penglibatan PDRM di situ. Kalau isunya tentang semut dan pokok rambutan. Tapi kalau tidak ditangani, gaduh lah. Ya, susah juga. Jadi kalau sudah gaduh jadi jenayah. Betul. Crime. Ya. So, jadi itu tujuan diwujudkan pusat mediasi. Ini akan ditambah lagi peranan mediator yang sukarelawan ini. Datuk, ada siapa yang menawar diri ke? Saya ingin menjadi mediator. Datuk boleh terima ke? Saya bayangkan. Tapi ini gratis ini, tidak berbayar ini, Datuk. Dia quite strict juga. Dia punya kriteria untuk masuk. Very strict. I don't know the real kriteria, tapi memang dia katakan bertauliah. Saya bayangkan tugas tak mudah kalau menangani isu semut. Perlu banyak kesabaran. Datuk, saya bangkitkan tadi tentang kajian semula terhadap indeks ini. Indeks ketegangan, indeks perpaduan. Jadi apa yang ingin dilihat dalam kajian semula ini dan apa kelemahan yang mungkin sepanjang Datuk mengepalai kementerian ini sudah lihat ada sudut-sudut penting yang harus dicermati? The first thing yang saya query apabila saya duduk di kerusi Menteri Perpaduan itu adalah where is our perpaduan now? Okay. So saya tanya kita berada di mana sekarang? So saya tanya pegawai, dia kita ada buat kajian indeks perpaduan. Saya siapa yang buat? So I want to see. So they come. Profesor Ulung Syamsul Amri datang jumpa saya di office. The first few day we love through lah. Saya pun baru mengenali indeks perpaduan itu dan dengan penerangan yang beliau bagi saya, dan itulah untuk mengukur tahap perpaduan, kesepaduan sebenarnya di negara ini. Dan mereka pun masa itu telah mengadakan kedua kali 2022, that is yang saya dapat lah. So sekarang ni 2025, 3 years lah interval. Dulu 2018, dalam 3 to 4 years. So sekarang mereka pun sedang mengadakan kajian indeks perpaduan. Okay. Very complicated. Saya pun mungkin susah nak jelaskan sini, tapi yang jelas faktor yang pulling down the index tu adalah dari segi delivery system, tabir urus dan pembangunan. See? Itu yang pull down sebab dia dan itu bukan di bawah Kementerian Perpaduan. Exactly. Itu saya ingin sebut, sebab itu ada bawah kementerian lain, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Sebab apabila kuesioner itu dibawa kepada
sampling tu, jawapan tu kita simpan lah macam-macam lah. Perpaduan pendidikan, kemiskinan, pembangunan, infrastruktur, you name it lah. Hundreds of it inside there. Tapi in the end kita ada grouping between any group, between sek di antara agama dan pembangunan dan sebagainya lah. Banyak faktor-faktor tu. Yang lain tu not so much. Tapi bila sampai kepada jawapan kepada delivery system, tabir urus dan lack of development yang dipendakkan, ini yang jadi satu isu. Itu bukan buah perpaduan, tapi itu yang menjurus kepada indeks perpaduan dan orang yang tak senang hati disebabkan itu. Dan saya selalu emphasize apabila saya ada mesyuarat, I said this is the issue. Of course, yang lain itu is the media lah. Media itu is a big issue. Ada media yang pull down our index jugalah sebab kadang-kadang false reporting dan sebagainya. Isu-isu yang tidak sepatutnya dibawa ke hadapan, dibesar-besarkan. Itu yang menjadi cabaran kepada kita. Anyway, dalam the second one kita buat 2022 kita dapat 0.62 dan daripada indeks itu dikatakan we are terkawal lah, sederhana dan terkawal. Dan tahun ini by end of the year hopefully lah kita akan dapat another index lepas 3 tahun. Kita berharap akan naik kepada 0.7 daripada 1 lah. Yang paling atas 1 lah. Dan kita berharap kita akan sampai ke tahap itu. Cost sampling ada perubahan sikit lah daripada yang dulu. Yang jurus kepada macam mana kerjaan itu diuruskan dengan lebih baik lah. Kita banyak indeks ramah pun ada. Peaceful index pun ada, happiness index pun ada, macam-macam. Very interesting. Apabila NGOs bawa indeks tu kepada kita. Tapi dia related lah. Sebab yang di bawah kita adalah IPNAS lah, Indeks Perpaduan Nasional. Indeks Perpaduan Nasional ini Datuk menyatakan tadi akan dirumuskan, dilaporkan ataupun dalam tahun ini. Yes, the third one. Yang ketiga di bawah IPNAS menjelang akhir tahun. Yes, hopefully menjelang akhir tahun lah. Dia kata by mungkin dalam second half. Kuarter ketiga. Saya nak masuk dalam jadual nak undang Datuk semula tu. Kita kena lihat. Datuk kata seharusnya mencapai 0.7. Datuk, bila kita bercakap soal indeks ini, Datuk merasakan ada sudutnya yang boleh kita tambah nilai, kita kaji semula. Dan di awal tadi kita menyebut tentang analytics perpaduan. Juga adanya pusat mediasi yang Datuk sebutkan ini. Saya teringat semasa insiden Kampung Medan di pentas inilah, di RTM, bila kita bicarakan tentang perpaduan dan kenapa ianya tenggelam timbul, cara kita menanganinya adalah digambarkan pada ketika itu, termasuk oleh panel pakar yang Datuk sebutkan juga tadi, mengatakan kita perlu red flag macam satu sistem. Adakah pada hari ini kita sudah boleh mengenal pasti sebelum insiden ancaman perpaduan itu timbul, adakah kita boleh mengatakan hari ini bahawa kita sudah ada red flag sistem? Itulah tugas ispakat dengan dashboard kita. Sebab itu dia mengumpul maklumat yang sensitif tu, of course kita akan kerjasama dengan polis lah. Dan daripada itu, of course mereka akan adakan lebih maklumat yang lebih tepatlah. Tapi kita juga, sebab kita on the ground, daripada input yang kita ada tu, kita boleh dari dashboard itu kita semua isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan komunian ni, orang yang bergaduh kita masuk semua, dan kita red flag lah. Kita ada mapping itu dan kita buat sebelum berlaku insiden hotspot kita bagi kepada PDRM lah, untuk ambil tindakan, untuk memantau. Itulah tugas kita. Kita harap ia dapat dielakkan sebelum berlaku. Memang. Ialah isunya tadi, sekecil-kecil semut pun boleh jadi pencetus satu. Dalam hal ini saya melihat kementerian ini selalu saja, di bawah kementerian ini lama apabila kami menemu bual sama ada ketua pengarah jabatannya ataupun menterinya, KRT ini
baby lah kita dan juga SRS ini. Jadi perkembangan KRT ini bagaimana ia diperkasakan dalam realiti di bawah kerajaan Madani? Banyak perubahan telah kita adakan semenjak last year lah, 2023, 24 lah. Sekarang 25 lah. Sebab saya melihat apabila saya pergi ke majlis-majlis di KRT, saya melihat KRT ini dia sangat berguna dan dia very aktif. Dan kebanyakan mereka pun terlibat dalam pelbagai aktiviti. Dan lepas itu kita melihat lebih lagi aktiviti ekonomi. Selain daripada SRS dan sebagainya. SRS itu biasalah. Untuk manfaat penonton, SRS ni rondaan. Skim rondaan sukarelawan. Di bawah rukun tetangga. Dan sekarang lepas kita mengadakan lepas the second revision of the 12th Master Plan, dan kita menjurus kepada untuk memperkasakan lagi KRT, dan kita mengadakan satu workshop dan kita dapati KRT ini kita boleh memperkasakan mereka untuk lebih bergiat dalam segi ekonomi dan sebagainya. Kita ada 8 tumpuan lepas itu. Kalau dulu 1 keselamatan, lepas itu kita pergi ke 4 gerak kerja. Sekarang kita sudah ada 8 dan tumpuan utama adalah household income, ekonomi. Sebab ekonomi, pendidikan memang sudah ada, dan kepimpinan, pelajaran sepanjang hayat dan sebagainya ada 8. Dan kita pun membuat mapping, profiling semua KRT kita. Dan kita melihat mana yang aktif, ada resource-nya, kepimpinannya, dan kita mohon, last year kita mohon ke Kementerian MOF, kita dapat 20 juta. Kita minta lebih banyak. Dan di sini kita dapat juga 20 juta. Dengan 20 juta yang dulu tu kita pun telah memperkasakan dinamakan KRT progresif dalam 152 KRT. Datuk bercakap tentang 20 juta dan KRT progresif ni kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Bila bab duit ni dia menghangat, kita akan sentuh lebih dalam selepas ini. Berehat dahulu. Jumpa nanti. Tak payahlah, terima kasih. Saya boleh bagi terus banglo tu. Banglo tu bukan untuk saya duduk, Datuk. So, rumah tu nanti selebriti veteran sajalah yang duduk. Sampai juga primadona yang kita tunggu-tunggu. Puan Suraya nak primadona tu ada privacy, duduk bilik sorang-sorang. Kau faham ke tidak? Mama awak bagi tahu yang bapa awak dah mati. Yelah. Sibuk dengan modeling, sibuk dengan syuting. Abaikan tanggungjawab. You yang tinggal kita orang berbelas tahun, okey? Ini rumah aku. Aku nak masuk. Aku nak tengok siapa penghuni di rumah ni. Ada kawan lama aku tinggal kat sini. Ibu dulu kawan dengan Datuk Badar kan? Ibu tak selesa nak cerita tentang dia. Mewarnaimu Puasa Hayati Ramadan di TV1. Strength Through Joy was a program engineered to make the average German person love the Nazi Party. Hitler himself absolutely loved architecture, and he really liked for things to be built on a gigantic scale. And they deployed technology very successfully. How far did Hitler go to corrupt the German population? And how successful were his schemes in transforming a nation into a finely tuned war machine? Saksikan program-program menarik di TV1. Anda bersama dengan saya dalam rancangan Insyirah, sebuah rancangan yang akan memaparkan kisah suka duka manusia dalam menghadapi cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Dalam majalah Insyirah, setiap Sabtu pukul 3.05 petang. Mewarnaimu hanya di TV1. Susunan program-program menarik menanti anda di TV1 Ramadan ini. Kisah-kisah terpencil dan pengisian refleksi komuniti Islam serta perspektif sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat setempat yang unik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dalam Syahadah setiap hari sepanjang Ramadan pukul 6 petang.
Program Syahadah ini dibawakan khas oleh penaja utama Cordell Rozelle, Nesque, Rasa Rozelle Sebenar dan penaja bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Amanah terjamin, nilai terhasil. Selamat berpuasa, hayati Ramadan, mewarnaimu hanya di TV1. Bersama Yang Berhormat Datuk Aaron Agu Dagang, Menteri Perpaduan Negara, membincangkan tentang strategi bagi menangani isu-isu perpaduan. Dan sedang menghangat kita bicarakan tadi sebelum berjeda seketika adalah tentang KRT. Datuk menyatakan bahawa, dan saya sendiri pun melihat KRT ini semakin berkembang. Kalau di kawasan saya tu, bila saya tengok surau menyala, ada itu SRS lah, rondaan sukarela lah itu. Tapi tadi Datuk sebutkan bahawa peruntukannya 20 juta. Datuk minta lebih lagi, tapi PMX bagi banyak itu saja. Kita tolong lobby lah untuk kalau ditambah lagi. Kerana katanya sudah ada KRT progresif ini. Jadi KRT progresif mana rupanya pula? Mana KRT progresif ini adalah KRT yang kita pilih untuk terlibat dalam kegiatan dalam 8 bidang yang kita telah kenali. Bidang ekonomi, bidang keselamatan, kepimpinan, kesejahteraan, pembelajaran dan sebagainya lah. Dan kita sudah membuat profiling. So every KRT kita profile population, household income, pekerjaan di sana. Lepas tu kita akan buat sama ada mereka perlu mengadakan economic activity. Kalau kita melihat economic activity, dia banyak tanaman pertanian, peternak ikan dan sebagainya lah, kerap tangan, dan of course produk-produk makanan. Yang paling banyak adalah untuk menghasilkan produk-produk makanan, seperti sos cili, macam-macam lah, keropok. Ini dah dekat raya ni, kuih raya ni. Memang. Sebab itu kita jauh cepat membuat KRT Mart. Kita boleh beli online sekarang ni. Semua produk-produk. Jadi maksudnya KRT Mart itu dikendalikan oleh KRT? Ya, KRT. Tapi sebab itu online. Dari kita, I think the process is I'm not very sure how the process, tapi sudah tadi kita ada mesyuarat, sudah online, sudah berjalan sekarang. Kita boleh pergi online, kita melihat, kita boleh order sudah barang-barang itu. Of course, dia akan pergi kepada transporter dan sebagainya lah. So proses itu dia orang tahulah. Jadi cuma dia organik. Ini keperluan masyarakat setempat. Memang. Dan digerakkan di dalam kerangka KRT. Correct. Sebab kita takut apabila mereka sudah terlibat dalam aktiviti ekonomi, dia sudah mengeluarkan hasil. Tapi kalau tak ada market, macam mana? So the end product is there's no money. So kita nakkan mereka ni menaikkan household income. That is very important. Untuk membantulah, bukan semua. At least daripada peruntukan kita 10 juta ini, dengan pelbagai aktiviti yang kita laksanakan, hopefully ianya akan memberi impact. Tahun ini kita cuba untuk melibatkan 300 lagi kreatif. Dan tiap tahun mungkin next year kita dapat lebih banyak lagi. Itu kan mungkin ada 500 atau 1,000 kita teruskan sekali. Itu kerja memang banyak. Itu jadi masalah kita. It's a good problem to have. Yes. Kita adalah kementerian yang amat kecil sekali. Pegawai-pegawai kita on the ground tu begitu sibuk dengan bukan saja menjurus kepada KRT, program-program kita. Kalau kita melihat program kita setahun ini 700 lebih yang high impact di peringkat KRT, di peringkat jabatan, sampai 60,000 program. Banyak sekali yang mereka laksanakan. Ini menjelang hari puasa ni, bubur lambuk left and right. Itu so, semua kita terlibat semua. So but at least lah kita sudah ada jentera yang dapat membantu kita untuk bersama dalam kegiatan-kegiatan untuk bersama berinteraksi sebenarnya. That's why kita selalu katakan kita mengadakan titik pertemuan, titik platform di mana rakyat kita dapat bersama-sama berinteract. Dan dengan itu kita justru itu kita mengadakan satu environment atau ekosistem di mana rakyat kita dapat bersama-sama memahami. Kita gunakan konsep faham, hormat dan terima. This is a very good konsep saya melihat. Untuk kita kempen untuk rakyat kita ni faham, hormat,
dan terima. Kepelbagaian kita ada dari segi agama, etnisiti, adat resam, budaya, culture dan semuanya. Dan itu yang kita memang promote untuk perpaduan dan kemuliaan. Datuk sebutkan tadi 60,000 program setahun. Bila saya buat congak 164 program sehari. Dan saya yakin tak cukup. Kita ada 8,000 lebih KRT. Macam SRS. Mungkin every night kalau meronda. Kalau kawasan itu banyak problem social problem, dadah ke apa ke gangster ke apa. So mereka ni akan berjalan lah. So every district itu KRT dia buat laporan. 8,000 jumlah KRT ini adakah ia ideal ataupun ideal? Yang aktif sekarang 8,000 lebih. Yang tidak aktif dalam 500 lebih. Itu kita akan aktif kembali. Sebab kita bagi 6,000 setahun untuk mereka jalankan tugas mereka, dan dengan 20 juta lagi itu dalam aktiviti KRT progresif itu banyak lagi KRT ini akan terlibat langsung dengan kita. Saya membayangkan dengan jumlah program yang disebutkan itu baru KRT, belum ambil kira kementeriannya, dan jumlah yang kita ada 700 macam kecil 730 last year. 700 kita sudah ada buat laporan bagi kepada semua MP. Saya bagi ke PM lihat everything so this year of course mungkin banyak lagi. This is the high impact activity. Macam sambutan minggu perpaduan, kita mengadakan podcast, bicara, wacana, simposium, conference yang besar-besaran ni yang melibatkan kementerian dan agensi-agensi lain. Kita mempunyai banyak friends community. There's so many NGOs yang ingin bekerjasama dengan kita. Kita every now and then kita menerima kunjungan daripada NGOs yang ingin bersama-sama mengadakan aktiviti bersama kita dari segi arts, dari segi kesihatan. Banyak-banyak aktiviti, filming. Dia ingin buat filem dengan kita. There's one group that coming that day. Banyak dari segi untuk kempen rukun tetangga. You'll be surprised. Banyak NGOs. Datuk, saya bayangkan kena buat satu filem tajuknya KRT. Satu bentuk mempromosikan. Kalau pun tidak sitcom dan boleh saja diwujudkan dalam bentuk channel di YouTube misalnya. Banyak kita punya if you look at our Facebook kementerian itu, every day kita melihat new activity coming in. Betul. Kerana saya kira perpaduan itu harus berkembang secara organik. Datuk, saya suka apabila Datuk sebutkan tadi pendekatan kita tidak punitif. Saya rasa itu tepat. Sementara kementerian ini juga tidak ada undang-undang yang berada di bawah pundak. Maka saya kira pendekatan subtle dan membina social capital atau modal sosial itu adalah pendekatan yang sangat strategik. Tahniah Datuk dan terima kasih kerana sudi keluar laporan, datang lagi. Itu saya minta untuk kita bicarakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.